Kuasa Belanjawan 2022, Kementerian Dalam Negeri yang berjumlah RM868 juta. Tuan Pengerusi, saya mulakan dengan butiran 020200 Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri dan kepada semua staf-staf kementerian di atas intervensi atau bantuan yang telah diberikan untuk menghubungi Menteri Luar Negeri Singapura dalam isu seorang rakyat Malaysia OKU yang akan dihukum gantung di Singapura. Dengan intervention beliau hari ini wujud satu stay of execution dan juga malangnya warga negara Malaysia yang OKU ini juga telah positif COVID. Saya juga ingin bangkitkan isu memandangkan Malaysia berjaya untuk mendapat tempat di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UN Human Rights Council. Ingin saya tanyakan apakah plan perancangan atau rolling plan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan kerajaan untuk memartabatkan, menjunjung dan melindungi hak asasi manusia di Malaysia dan di pesada dunia. Ingin juga saya cadangkan sekiranya ada satu platform maka ramai ahli-ahli parlimen daripada kerajaan dan juga pembangkang yang ingin turut serta memberikan cadangan yang progresif, cadangan yang baik untuk negara Malaysia, gunakan sebagai guideline supaya kami dapat memberikan satu laporan yang baik pada tahun 2024 semasa tempoh keanggotaan dalam UN Human Rights Council ini tamat. Seterusnya, butiran 030100 Perancangan Dasar. Saya ingin tahu apakah dasar kerajaan melalui Kementerian Luar Negeri mengenai ibu bapa yang sudah 2 tahun tidak berjumpa dengan anak-anak mereka di kala pandemik ini. Kita lihat hari ini banyak negara secara berperingkat membuka pintu mereka untuk warga negara Malaysia keluar dan juga untuk menerima warga negara pelawat-pelawat sama ada untuk isu perniagaan, kesihatan, pendidikan dan juga untuk isu yang penting ini ihsan untuk ibu bapa yang tidak melihat anak-anak mereka. Banyak gambar-gambar yang saya lihat dalam Facebook ataupun media sosial bayi-bayi yang semasa lahir tidak jumpa dengan ibu bapa mereka, tidak jumpa dengan ibu atau bapa mereka dan juga hari ini sudah berumur 2 tahun masih lagi belum berjumpa. Saya harap kementerian akan membawa isu ini dalam mesyuarat kabinet supaya akan ada satu kata putus untuk membantu keluarga-keluarga ini yang berpisah selama 2 tahun untuk mereka berjumpa kembali. Saya ingin bangkitkan butiran 404300 Pejabat Perwakilan Luar Negeri. Tuan Pengerusi, saya ingin bangkitkan isu ini mengikut satu laporan yang dikeluarkan dalam berita portal media mengenai isu pasport dan tanggungjawab kedutaan Malaysia di negara lain. Saya faham isu pasport ini terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri, tetapi kedutaan-kedutaan Malaysia di negara lain adalah first contact point untuk warga negara Malaysia untuk apa-apa perkara yang perlu mereka dapat jawapan ataupun pencerahan terutama sekali di masa pandemik ini, kebarangkalian, keputusan, kebenaran untuk mereka pulang ke negara. Ada satu kes seorang warga negara Malaysia di Canberra, Australia yang mengatakan bahawa pasport beliau akan luput, akan mati, namun beliau telah mencuba banyak kali untuk menghubungi kedutaan Malaysia di Canberra tetapi tidak dapat jawapan ataupun jawapan yang diberikan oleh bahagian immigration konsular kita di sana menyatakan bahawa akan ada temporary pasport yang diberikan untuk tempoh 2 tahun dan sekiranya pemegang pasport itu mohon untuk yang temporary pasport 2 tahun ni, pada masa yang sama beliau juga disuruh untuk mohon untuk pasport 5 tahun. So dalam website ini, dalam Facebook ini, dalam artikel ini banyak orang yang turut kata, ya saya juga telah menjadi mangsa isu ini. Saya tidak mahu menyalahkan pegawai-pegawai kita, kaki tangan kita yang bekerja di konsulat-konsulat atau kedutaan Malaysia di negara lain. Memandangkan mereka juga tidak balik untuk masa yang lama. Tetapi saya rasa ada ruang untuk kita memperbaiki sistem yang ada. Maka saya harap Menteri Dalam Negeri akan menggunakan kuasa beliau dalam mesyuarat kabinet untuk berbincang dengan Menteri Dalam Negeri untuk melicinkan proses ini tanpa
perlu perlu satu masa yang lama untuk pemohon-pemohon tunggu. Seterusnya saya ingin bangkitkan sedikit lagi butiran 020500 politik pelbagai hala. Ini mengenai isu Afghanistan. Saya tahu ramai di Dewan Rakyat ini telah bangkitkan isu Afghanistan dan semalam Timbalan Menteri Luar Negeri juga telah menyatakan bahawa Putrajaya telah menghubungi kerajaan Taliban di Afghanistan melalui kedutaan di Qatar. Saya rasa sebelum Malaysia mulakan usaha to reach out kepada kerajaan Taliban ini, mungkin kita kena tahu juga apakah rancangan kerajaan Taliban ini untuk penduduk Afghanistan, warga negara Afghanistan. Sekiranya kita lihat bahawa ia bercanggah dengan Universal Declaration of Human Rights atau prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, maka saya rasa kita tidak perlu mengiktiraf kerajaan Taliban ini sekiranya mereka menggunakan kuasa yang diberikan itu untuk terus menindas warga negara mereka, terutamanya wanita. Kita boleh baca di laman web berita-berita portal berita antarabangsa, the violations of women and children masih lagi berlaku sehingga sekarang. Maka saya mohon untuk satu penjelasan daripada pihak kementerian. Akhir kata Tuan Pengerusi, isu Suhakam semalam saya bangkitkan dalam perbahasan saya dalam JPM, tetapi saya juga difahamkan bahawa Akta Suhakam ini punca kuasa dia Kementerian Luar Negeri. Maka saya ingin tahu memandangkan saya tidak melihat perkataan Suhakam tertera di mana-mana dalam belanjawan dokumen belanjawan 2022 sekiranya terletak di bawah Kementerian Luar Negeri, maka saya mohon untuk Menteri Luar Negeri atau Timbalan menggunakan budi bicara atau untuk menggunakan kuasa yang ada untuk mengeluarkan Suhakam itu dan meletakkannya sebagai satu suruhanjaya, satu entiti on its own dalam belanjawan dan diberikan peruntukan yang sewajarnya. Saya mohon jawapan daripada pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Batu Kawan. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Selayang. Terima kasih Yang Berhormat Pengerusi. Perkara pertama ialah butiran 040200. Saya meminta penjelasan daripada kementerian